Salam sejahtera. Ihsan Jalil membuat kenyataan yang bagi orang-orang politik, kata mereka, itu kenyataan separuh gila. Manakan tidak, dia mengajak Tokmat, Tokmat untuk keluar parti AMNO. Keluar parti AMNO pula. Untuk membuat AMNO keluar daripada kerajaan. Kata beliau, sebelum itu, Ihsan Jalil menggesa Muhammad Hassan atau Tokmat membawa AMNO keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai bekas ahli AMNO yang telah keluar parti. Ihsan Jalil ni dia lupakah? Ini adalah tentang anti lompat parti. Kalau Zahid Hamidi masih presiden, mustahil mereka nak mau keluar daripada kerajaan. Tapi kalau Ihsan Jalil kata Tokmat membawa AMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, kalau Zahid tak mau macam mana? Aduh, apalah Ihsan Jalil ni kan. Kata Ihsan Jalil, banyak akar umbi AMNO yang original akan sokong. Mereka tak nak dengan Zahid Hamidi. Katanya lagi, sebenarnya tak tahulah sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh Ihsan Jalil ini. Mungkin dia hanya bercakap di perspektifnya, di sudutnya sendiri. Kata Ihsan Jalil lagi, dia mahu supaya Tokmat lawan presiden. Nah, ini adalah DNA menghasut supaya melawan kepimpinan. Bayangkan, kalau itu ada dalam parti AMNO selama-lamanya. Menghasut untuk lawan bos, menghasut untuk lawan bos. Sampai bila lah kan AMNO akan dapat bersatu? Sampai bila agak-agak AMNO, Barisan Nasional mampu bangkitkah kalau ada orang-orang seperti ini yang suka menghasut supaya lawan bos? Inilah ciri-ciri Ihsan Jalil yang sebenarnya patut pun dipecat AMNO. Lawan bos. Dia hasut Tokmat supaya lawan bos, yaitu lawan presiden mereka sendiri, yaitu Zahid Hamidi. Itulah cara yang betul-betul tak masuk akal. Ihsan Jalil menggesa supaya Tokmat cepat-cepat keluar daripada kerajaan, membawa AMNO keluar daripada kerajaan. Katanya AMNO tidak sepatutnya menunggu lama. Tak perlu tunggu lama lagi untuk buat keputusan kerana undi Melayu akan berpecah jika mereka memilih untuk bertanding menentang PH dan PN pada pilihan raya umum ke-16 katanya. Nak tanya Ihsan Jalil sudah buat analisis kah tidak? Kalau AMNO keluar daripada kerajaan sekarang, nak bersama dengan siapa? Adakah maksud Ihsan Jalil mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional? Bila masuk Perikatan Nasional bagi kerusi kepada AMNO. Nak tanyalah nih, AMNO dapat kerusi berapa daripada bersatu, daripada PAS? Semuanya berlandaskan satu kaum, yaitu Melayu. Jadi nak bagi kerusi kepada siapa? Adakah Ihsan Jalil terfikir itu? Dan kalau pecah undi kan itu bagus. Nanti kalau tak pecah undi, siapa dapat undi? Anda fikirkanlah sendiri. Itu sebabnya PH dan Barisan Nasional perlu kekal bekerja sama. Kerana kita sedar AMNO, Barisan Nasional, sehingga sekarang ini perlu diperkukuhkan dahulu. Belum sekuat seperti dahulu. Ini hasutan Ihsan Jalil kepada Tokmat. Dia kata kalau awak nak follow, buat keputusan sekarang. Keluar daripada kerajaan perpaduan, join kita sekarang katanya. Nak join kamu buat apa? Aduh, aku terpikir jugalah kan. Kalau Tokmat betul-betul lah follow apa yang Ihsan Jalil kata ni. Tokmat ni ikut hasutan, ikut telunjuk Ihsan Jalil kah? Takkanlah Tokmat nak ikut pula telunjuk Ihsan Jalil. Nak join dia. Jadi sudah join dengan dia, nak buat apa? Itu yang kita nak tanyalah kan. Dalam masa 3 tahun ni, selepas join dengan Ihsan Jalil, apa yang mereka buat? Apa yang mereka nak buat? Apa yang mereka nak buat? Terdahulu Muhammad dilapor sebagai berkata, tiada jaminan AMNO akan bersama dengan gabungan parti lain pada PRU 16. Tapi sebenarnya sebelum ini Tokmat Hassan dia kata kita akan kuatkan terlebih dahulu AMNO, barulah kita akan bergerak secara solo. Tiada mustahil untuk AMNO
bergerak solo, kata Tokmat. Tapi buat masa ini, mereka akan kuatkan dahulu saf kepimpinan UMNO. Itu yang tepat, itulah yang betul. Jawaban Tokmat itu tepat sekali. Jangan ikut hasutan Isyam Jalil yang mahu supaya mereka Tokmat membawa keluar kerajaan, membawa UMNO keluar daripada kerajaan. Sebab kalau mereka keluar daripada UMNO, daripada kerajaan, saya rasa UMNO akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Sangat kritikal. Tak tahulah apa pendapat anda semua, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Ada netizen kata Isyam Jalil muka tak tahu malu. Isyam Jalil tak tahu malu. Apabila Isyam Jalil hari ini mencabar pula Tokmat, Mat Hassan bertanding presiden lawan Zahid. Kata mereka, apalah Isyam Jalil ni? Dah tak tahu malu kah? Kata mereka. Pula suka-suka nak arah Tokmat pula. Apa yang difikirkan oleh beliau, katanya. Beberapa netizen dalam ruangan komen menjawab tentang isu ini ialah, kata netizen, dah kena pecat, diamlah. Kamu pun boleh cabar pengkhianat Muhyiddin kamu tu. Tak ada masalah. Kami rakyat pun tak ada minat nak tahu pasal Bersatu. Kerana parti itu parti pengkhianat. Kuat fitnah, kuat menipu dan tunggang agama, kata Green Cheetah 3211 menjawab kepada apa yang disarankan oleh Isyam Jalil. Kata Green Cheetah, jangan suruh Tokmat. Kau pergilah bertanding di parti Bersatu, kata mereka. Lawan Muhyiddin, katanya. Jangan pula suruh Tokmat. Apa pula yang terhege-hege suruh Tokmat pula, kata netizen. Malaysia Maju pula mengatakan kepada Isyam Jalil, Isyam, dulu kau ketua penerangan UMNO. Sejak dipecat UMNO, jawatan sekarang pula kau pegang ialah jawatan Ketua Batu Api Negara. Jawatan Ketua Batu Api Negara. KBAN. Saudara-saudara sekalian, ini memang perlu diambil berat oleh Isyam Jalil. Dulu dia ketua penerangan UMNO, tapi oleh kerana lawan bos tidak setia, maka itulah yang berlaku. Pepel tetel pula kata, kamulah bertanding lawan presiden, kenapa minta orang lain pula? Ukur baju badan sendiri, katanya. Malaysia Maju kata, Isyam sudah dipecat UMNO. Sekarang dia bersama Perikatan Nasional, tapi nak campur hal dalam UMNO. Muka tebal tak tahu malu, kata Malaysia Maju. JBK 046 pula kata, Isyam, janganlah kau bising. Orang tamak begitulah. Jadi bila dipecat oleh parti, baik kau masuk Bersatu. Iya, betul lah kan? Isyam Jalil kalau mau betul-betul nak kalahkan UMNO, kalau betul-betul anda tak puas hati dengan Zahid Hamidi, kau masuk parti Bersatu, lepas itu kau tanding lawan Zahid Hamidi. Itu lagi baiklah kan. Lawan Zahid Hamidi di pilihan raya akan datang. Kita nak tengoklah Isyam Jalil boleh kalahkan Zahid Hamidi atau tidak. Dalam pilihan raya. Kalau tak boleh masuk lagi UMNO, apa kata lawan bertanding pilihan raya? Oasis PJ kata, Zahid tu berlindung di sebalik tembok je. Kalau hebat keluarlah sama-sama beradu. Baru tahu siapa hebat, siapa tikus, kata Oasis. Itulah yang kita kata tadi. Bagus jugalah Isyam Jalil kalau dia berani bertanding lawan Zahid Hamidi dalam pilihan raya akan datang. Kita nak tengoklah, bolehkah Isyam Jalil mengalahkan Zahid Hamidi? Bukan apa, kita nak tengok juga saja. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isyam Jalil mencabar timbalan Presiden Parti itu, Mat Hassan, supaya bertanding jawatan Presiden Parti. Isyam mendakwa ramai ahli UMNO akan menyokong langkah tersebut memandangkan mereka kini tidak mahu bersama Presiden sekarang, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, katanya. Saya nak cakap kepada Tok Mat Hassan, apa pula nak lawan timbalan Presiden? Lawan teruslah Zahid Hamidi, lawan Presiden Tok Mat, katanya. Banyak akar umbi UMNO yang original akan sokong. Mereka tak nak dengan Zahid Hamidi, katanya.
Isam juga menggesa Muhammad membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai bekas ahli UMNO yang telah keluar parti. Wah, pandainya Isam Jalil kan menggesa supaya Muhammad membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Hey, Isam Jalil harus tahu, Tokmat ni bukan macam kamu. Tokmat ni setia pada kepimpinan. Dia tahu apa yang perlu dibuat. Bukannya suka-suka ikut emosi. Baru saja kenyataan Tokmat tadi dibacakan oleh saya. Tokmat kata ini sedang transisi untuk memperkuatkan UMNO. Bukan nak mencari perkara, nak merosakkan UMNO, nak memecahkan UMNO. Tindakan kamu ni, Syam Jalil, sebenarnya membuatkan UMNO tu lagi berpecah. Berhenti, UMNO tu lagi berpecah, lagi tak maju, lagi tak bangkit. Kalau dah berpecah, confirmlah UMNO akan selama-lamanya terkubur. Perlu ada kebangkitan semula UMNO melalui kesatu paduan mereka. Katanya UMNO tidak sepatutnya menunggu terlalu lama untuk membuat keputusan kerana undi Melayu akan berpecah jika mereka memilih untuk bertanding menentang PH dan PN pada pilihan raya umum ke-16. Katanya Tokmat, kalau awak nak follow, buat keputusan sekarang. Keluar daripada kerajaan perpaduan, join kita sekarang, kata Isam Jalil. Terdahulu Muhammad dilapor berkata tiada jaminan UMNO akan bersama dengan gabungan parti lain pada PRU 16. Kita hanya terikat dengan perjanjian untuk menubuhkan kerajaan bagi menguruskan negara, katanya. Ketika ini kita perlukan kerajaan yang kuat dan mantap, katanya lagi. Bagaimanapun kenyataan itu dilihat bercanggah dengan kenyataan Zahid pada 30 Jun lalu yang mengatakan kerjasama BN dan PH akan diteruskan pada PRU 16. Sementara itu, Isam turut mendakwa kerajaan perpaduan akan mengubah sempadan pilihan raya sebelum PRU 16 di kubu kuat DAP supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan dapat mengekalkan kuasanya. Untuk Anwar mengekalkan kuasa, dia akan pecahkan kawasan. Kawasan-kawasan siapa dia pecah? Kawasan DAP. Dia akan pecah kawasan DAP dan kawasan-kawasan DAP di Selangor. Damansara misalnya dari 1 parlimen menjadi 3 parlimen mungkin, kata beliau. Bekas Ketua Penerangan UMNO itu berkata demikian pada siri jelajah gelombang Selamatkan Malaysia di College University Islam Zulkifli Muhammad di Gombak, Selangor. Kira-kira 200 hadir pada siri jelajah tersebut. Sementara itu, Ketua Pemuda PN Afnan Hamimi Taib Mahuidin mendakwa seorang ahli parlimen kerajaan tidak bersetuju dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen dari bersatu. Afnan tidak menamakan ahli parlimen itu tetapi membayangkan dia berketurunan Cina. Dia kata, bila saya tengok keputusan Speaker itu, kenyataan media, dia kata, aduh ayah, macam mana mau pertahan ini Speaker, susah wo, kata ahli parlimen alus setak itu. Bersatu sebelum ini menyerahkan notis kepada Johari memaklumkan tentang kekosongan di 6 kerusi parlimen selepas parti itu menamatkan keahlian wakil rakyat mereka. Tindakan itu diambil Bersatu selepas 6 ahli parlimen berkenan menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, Johari mengisytiharkan 6 ahli parlimen itu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada ura-ura kata, betulkah UMNO ni dah sedia untuk bertanding secara solo? Sebelum saya teruskan ulasan berita hari ini, saya nak mohon komen daripada anda. Pada pendapat anda, adakah UMNO sudah sedia untuk bergerak secara solo dalam pilihan raya akan datang? Mampukah UMNO menang melebihi 1/2 parlimen untuk menjadi kerajaan? Mampukah UMNO atau Barisan Nasional bergerak secara solo dalam PRU akan datang? Sila tinggalkan komen anda sebelum anda dengar apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Ada netizen kata antara ciri ataupun antara skrip yang sedang dapat dilihat dalam politik Malaysia ialah salah satunya adalah sikap pendirian beberapa pemimpin UMNO yang seakan-akan masih lagi lupa daratan. Mereka lupa
antaranya Akmal Saleh, dia lupa bahwa UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan sekarang. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin amanah, beliau kata, Akmal Saleh ini pelik. Dia dalam kerajaan tapi tak pernah sekalipun sehaluan dengan kerajaan. Bahkan yang lebih menyedihkan, dia selalu, bahkan boleh kata 100% selari dengan Perikatan Nasional. Apa yang Perikatan Nasional tuntut, dia pun tuntut sama. Ada yang menggelar dalam konten sebelum ini, ada yang menggelar Akmal Saleh ini ejen Perikatan Nasional kah, kata mereka. Akmal Saleh ini betul ke bersama dengan kerajaan jiwanya, ataupun sebenarnya jiwanya betul-betul nak jadi pembangkang. Itu persoalannya. Persoalan kedua, bersediakah Barisan Nasional menjadi pembangkang? Kalau betul lah yang apa diramalkan oleh netizen, kata mereka, betulkah parti Barisan Nasional UMNO ini bersedia untuk menjadi pembangkang, keluar daripada kerajaan perpaduan, menyertai pembangkang? Dan kalau UMNO Barisan Nasional bersekongkol dengan bersatu membentuk pakatan, bolehkah mereka menjadi kerajaan? Ada yang tidak setuju, kata mereka. Kalau Barisan Nasional UMNO bersama dengan parti pembangkang bersatu PAS, mereka kata UMNO akan lebih susah. Kalau UMNO mungkin bersama dengan PAS, ada mungkin lebih mudah. Tapi kalau bersama dengan bersatu, payahnya luar biasa, hampir mustahil. Karena Anda tahu, DNA yang ada dalam parti bersatu itu sebenarnya adalah DNA UMNO sendiri. Hampir lebih 50%, mungkin 80% dalam parti bersatu adalah asalnya daripada UMNO. Jadi kalau mereka daripada UMNO nanti bergabung pula, agak-agak nanti apa jadi dengan mereka? Dari segi kepimpinan, dari segi persetujuan, dan yang paling penting dari segi pembahagian kerusi nanti. Dan yang lebih teruk lagi, pastilah mampukah mereka untuk menghormati, respect lagi pada Zahid Hamidi. Itu yang perlu mereka fikirkan. Tapi ini pula pendapat Tokmat tentang adakah UMNO akan bergerak secara solo. Kata Tokmat, UMNO hanya akan bergerak solo dalam PRU bila kembali kuat. Maknanya, Tokmat pun setuju bahawa mereka belum lagi sedia untuk bergerak buat masa ini secara solo. Kata Tokmat, tidak mustahil UMNO yang hanya menang 30 kerusi parlimen pada PRU 15 akan kembali kuat pada masa akan datang dan mampu bertanding solo pada PRU. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah tersebut boleh dilakukan selepas Parti Keramat Orang Melayu itu kembali kuat dan berpengaruh. Kalau kita dah kuat pada ketika itu, kenapa tidak? Katanya, tidak ada masalah. Nilai diri kita pada ketika itu bukan sekarang. Sekarang adalah proses memperkuatkan dan memperkukuhkan parti terlebih dahulu, katanya. Inilah pemimpin yang berjiwa besar. Tidak sembrono, tidak tergesa-gesa, dan tidak dipengaruhi oleh emosi. Beliau dapat menghidu, dapat melihat keperluan sekarang ini. Apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Tokmat tahu itu. Tapi kadang-kadang macam Akmal Saleh lah, tak tahu apa yang dia mahu. Itulah. Beliau berkata demikian. Tokmat berkata demikian ketika berucap menyempurnakan perasmian mesyuarat bahagian UMNO Johor Bahru di Opera Hotel di sini malam Sabtu. Turut hadir Ketua UMNO bahagian Johor Bahru, Datuk Yahya Jaafar. Muhammad berkata UMNO perlu memperkuatkan parti terlebih dahulu dan tidak menyanggah antara satu sama lain, terutama bagi mempersiapkan parti menghadapi PRU 16. Katanya masih ada lagi UMNO bahagian yang berpecah belah dan bersengketa hingga menjejaskan UMNO yang ketika ini melalui fasa memperkukuhkan parti. Perkara itu tidak seharusnya berlaku kerana tempo PRU 16 pada 2027 tidak begitu jauh.
Mungkin ia boleh diadakan lebih awal ketika UMNO masih bermasalah. Jadi, marilah kita kembali merapatkan saf dan kembali menjadi wadah perjuangan orang Melayu. Agenda parti yang diwarisi ini perlu diteruskan sebagai tempat berlindung bangsa Melayu, katanya. Selain itu, beliau mengingatkan UMNO Johor untuk mempertahankan kemenangan pada pilihan raya negeri PRN Johor yang lalu dan kekal mentadbir negeri itu bagi penggal yang akan datang. Menurutnya, yang lebih dikenali sebagai Tokmat ini bagi membolehkan segala usaha memajukan negeri ini, termasuk inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, tidak jatuh ke tangan pembangkang. Bagi mencapai hasrat itu, katanya, UMNO Johor perlu terus memperkuatkan parti bagi memenangi hati rakyat, seterusnya mengekalkan kemenangan pada pilihan raya akan datang. Kata beliau lagi, jangan ada sengketa dan perselisihan yang membawa kepada keadaan berpecah belah dalam parti. Itu adalah formula untuk kita kekal kuat, katanya lagi. Kita risau segala yang diusahakan untuk membangunkan negeri ini, termasuk JSS, tidak dapat dikecapi. Orang lain yang makan hasilnya menyesal tak sudah kemudian hari, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang tepat sekali apabila Tokmat memberikan kenyataan yang luar biasa. Inilah yang saya suka. Sebenarnya saya suka dengan keputusan Tokmat ini. Percakapan dan jawabannya cukup sederhana tetapi luar biasa. Tidak diiringi oleh emosi, tapi menggunakan akal budi, marifat, kebijaksanaan, dan sekian.